Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam keluarga Malaysia. Seperti yang kita janjikan, jam 10.30 hari ini, anda bersama dengan saya, Azrin, dan juga tim arkeologi Jabatan Warisan Negara, di mana hari ini Azrin dah janjikan kita nak bawa anda semua, penonton-penonton Facebook Live Jabatan Warisan Negara, untuk bersama-sama melihat ekskavasi yang sedang dijalankan di Gua Semadung Berseri Perlis, di mana kita akan bersama dengan tim arkeologi. Dan sekiranya anda ingin bertanyakan apa-apa soalan, anda boleh je terus hantarkan soalan anda di ruangan komen, dan insya-Allah kalau sempat kita akan jawab soalan-soalan anda. Jadi dalam hutan bukan sebarang hutan. Saya bukan Aina Abdul nak pakai baju daun-daun kan. Jadi hari ini jom abang kamera, saya bawa anda semua untuk bersama-sama kita masuk ke Gua Semadung untuk lihat apa yang ada di dalam ini. Berhati-hati kena jalan Okey, abang kamera kena elok-elok. Okey, kita berada di apa orang kata permukaan ataupun permulaan untuk masuknya ke Gua Semadung, di mana di sinilah tim arkeologi Jabatan Warisan Negara menjalankan ekskavasi. Dan hari ini kita akan bersama dengan Cik Temizi. Ya, Cik Temizi, apa khabar Cik Temizi? Sihat? Alhamdulillah. Lama dah dekat sini? Lama dah. Okey. Cik sihat je? Saya alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, selamat datang ke sini ke kami punya tapak excavation. Okey. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tim arkeologi dengan Cik Temizi, di mana Cik Temizi merupakan ketua projek bagi projek penyelidikan mana dia? Projek penyelidikan dan ekskavasi arkeologi Gua Semadung Berseri Perlis. Ini dia ahli-ahli ataupun pegawai-pegawai yang menjalankan ekskavasi di kawasan gua ni. Okey. Belum apa-apa lagi saya dah penat, sebab perjalanan nak naik atas pun bukannya senang. Betul. Dan saya nampak semua dah buka kasut kat sini. Hari ni kita agak cuaca tak menyebelahi kami. Sebab hujan malam tadi. Dan keadaan gua ni pun agak belecak lah. Jadi keadaannya, jadi memang kami semua memang kebiasaan memang berkaki ayam lah di sini untuk mengelakkan kami terpijak artifak-artifak yang penting lah. Tapi tak apa ke saya pakai kasut ni? Tak apa. Okey. Alright. Anda semua kalau nak tahu, tim arkeologi Jabatan Warisan Negara bukan sahaja menjalankan ekskavasi di Gua Semadung, tapi sebenarnya mereka telah pun menjalankan di Bukit Keteri sebelum ni? Betul. Bulan lepas? Tak silap saya? Bulan lepas. Okey. Di Bukit Keteri tu, dulu kita pernah kita jumpa rangka manusia, tulang-tulang manusia di sana. Jadi baru-baru ni yang tim arkeologi pergi untuk ekskavasi tu, apa lagi dijumpai? Okey, begini, kita pada bulan lepas kami ada kumpulan ekskavasi arkeologi. Jabatan Warisan telah mengeluarkan dalam jalan satu ekskavasi penyelamatan, mengeluarkan rangka rangka tengkorak yang berada di Bukit Keteri tersebutlah. Kerja-kerja pengeluaran tu dijalankan dalam masa sehari. Dan sekarang rangka tersebut berada di USM untuk kita jalankan analisis saintifik lah. Keadaan gigi dia, mana dari segi umur, jantina, dan juga mungkin diet kita boleh dapat. Yang jumpa ni berapa banyak rangka lagi? Okey, yang sekarang ni kita jumpa, yang baru-baru ni kita keluarkan satu, dan baru ni kami bawa pergi dalam 2 hari lepas. Kami ada jumpa satu lagi rangka di bahagian atas, tapi tetap dia cemented dengan batuan-batuan di gua. Dia agak sukar jugalah untuk dikeluarkan. Dan insyaAllah Jabatan Warisan Negara akan menjalankan kajian lanjutan lah ke Bukit Keteri terhadap rangka tersebut. Okey. Saya baru dapat link yang di mana kita sedang lagi live. Jadi kepada anda jangan lupa, ada saja soalan yang ingin ditanyakan kepada Cik Temizi, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan baca sekarang untuk menjawab soalan-soalan daripada anda. Jadi hari ini jom kita ikut Cik Temizi. Cik Temizi akan explain ataupun terangkan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara di Kebuk. Di Kebuk Gua. Kebuk. Namanya Kebuk Gua. Box shelter. Kalau tapi kan sebenarnya Cik Mizi, sebelum kita nak explain tentang apa yang dijalankan kat sini, kita pernah datang sini dan kita pernah jumpa lukisan di dinding. Tapi di dalam gua lah. Betul. Okey, lukisan apa tu Okey, lukisan tersebut kita baru-baru ni kita yang kita dah pernah
bagi explanation pada sebelum ni. Lukisan tersebut adalah lukisan yang berbentuk lebih pada pemujaan, seperti bunga, haruman, lagi apa nama dia, lembu. Itu lebih kepada sifat-sifat pemujaan lah. Walau bagaimanapun kami juga telah menjalankan kaedah saintifik juga terhadap lukisan tersebut. Dan sekarang ni kami telah menghantar ke pihak USM untuk menjalankan kajian lanjutan juga lah. Nak bagi kesimpulan masih lagi awal. Masih lagi awal dalam penyelidikan lagi lah. Betul. Jadi maknanya nanti kita lambat laun kita akan masuk juga ke dalam untuk betul. Dan agak sukar juga nak masuk ke dalam untuk nanti tunjukkan secara live. Kena tunggulah. Kena tunggu. Okey, jom kita ikut Encik Tamizi. Di mana, kenapa kita jalankan ekskavasi dekat kebuk dia? Kenapa kita tak tengok dekat dia punya lukisan dekat dalam tu? Okey, untuk makluman lah para penonton dengan Encik Azrin. Kebiasaan ni masyarakat prasejarah ni dia memilih kebuk gua ni, rock shelter ni yang terang bagi memudahkan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka lah. Seperti maknanya di sinilah kawasan penempatan mereka. Di sinilah mereka aktiviti mereka lah. Kalau kebiasaannya gua-gua yang ada potensi untuk diduduki oleh masyarakat prasejarah adalah rock shelter yang terlindung daripada hujan, daripada panas yang terik. Maknanya dia sesuai macam kita juga, kita memilih keadaan penempatan yang sejuk yang senang untuk kita menjalankan. Tapi betul, saya berada di sini pun macam sejuk sebenarnya. Angin dia seput-seput sebab mereka pun kata hari ni semalam pun hujan kan, pelis kan. Saya all the way daripada KL ke sini pun memang hujan. Memang sejuk, memang selesa lah. Kalau nak bermalam-malasan di sini boleh lah. Boleh pacak kemah. Okey, jom kita tengok. Kita tengok ada beberapa kotak ni. Abang kameraman boleh tengok. Yang ini cik apa nama cik ya? Kita ke sana dulu. Ke sana dulu. Kita tengok. Okey, kita ada beberapa kotak ataupun petak yang dikatakan petak ekskavasi. Ekskavasi, yes. Okay. Saya cuma kena berhati-hati sebab licin. Kalau saya jatuh ni tak pasal je lah hai. Okey. So ini petak? Ini adalah petak S3T2. Kita dah menjalankan plot lah seluruh tapak ni untuk kita meletakkan nama-nama bagi setiap petak lah. Menghadap ke arah utara. Dan juga kami memilih lebih kurang 6 petak untuk dibuka. 6 petak di sini ya. Okey. Ini ada petak S3T2. Sekarang ni masih lagi menjalankan proses-proses penggalian lah, cari gali. Dalam keadaan berhati-hati lah. Kita memulakan dalam 1 speed 10 cm pada asalnya untuk kita melihat lapisan-lapisan yang tiada kebudayaan. Kadang-kadang kita tengok kaedah-kaedah dia hanya menggunakan Alamak yang tu buat agak liar lah, agak menyukarkan juga kerja-kerja excavation kita pada hari ini. Okay, kemudian ini cara kita menjalankan excavation. Kemudian kita akan menjalankan ayakan lah. Untuk proses ayakan ni kita cuba untuk kita cuba mendapatkan sebanyak mana data untuk tidak terlepas keluar. Okey, maknanya proses ni bila tanah-tanah telah pun dikeluarkan ataupun dikorek daripada petak-petak, lepas tu kita akan ke proses ayakan. Okey, jom. Kita cuba sebaik mana untuk kita tidak terlepaslah data-data yang kita boleh dapat. Maknanya pasir yang halus akan terus jatuh. Kita akan tengok kalau proses ayakan. Okey, macam buat kuih lah. Dia kadang-kadang bila kita di petak tu ada kadang benda yang kita terlepas pandang oleh. Yang kecil-kecil. Okey. Kalau kita tengok di sini. Okey, kalau kita tengok sini kita ada masih ada tembikar yang terlepas daripada side lah. Terlepas pandangan lah. Terlepas pandang lah. Proses ayakan adalah amat penting juga untuk kita rekod benda-benda artifak-artifak yang berada di dalam tanah lah. Okey, ni pos ayakan. And then agak ke mana tembikar tanah. Ni speed ke-8. Mana dalam kita dah create dalam masih lagi tembikar lagi kalau tapi sebenarnya kalau kat sini agak-agak tahun yang ke berapa tu?
penempatan di sini? Tahun bagaimana tu? Tahun 2000 apa? Yang keberapa? 10,000 tahun lepas ke? Okey, saya bagi. Kami nak bagi andaian di sini kami masih lagi Lebih kurang lah, lebih kurang. Lebih kurang. Kalau kita tengok sekeliling, di sekeliling ni kajian-kajian sebelum ni lebih kurang 5,000 ke 10,000 tahun lah. Ni audisi zaman itu di sekeliling jumpaan-jumpaan tembika kaki tiga, tembika alat batu yang telah dibuat kajian oleh pekaji-pekaji sebelum ni. Cuma yang kali ni saya masih lagi menunggu hasil ekskavasi ni untuk kita keluarkan satu keputusan. Jadi selalunya berapa lama kita nak tunggu tu? Kita Itu cakap kadang-kadang bahaya juga ni live. Kita kalau tersadung kepala tak pasal. Kan berlubang kepala saya. Jadi kalau kita dah dapat bahan-bahan artifak ni, berapa lama selalunya kita nak tunggu untuk hasil dia ataupun keputusan dia? Keputusan dia kebiasaannya lah kalau kami akan buat interpretasi, kita akan lebih kurang dalam masa sebulan 3 minggu lah lebih kurang begitu. Untuk kadang result daripada makmal pun agak lambat juga kadang untuk kita simpulkan data-data tersebut lah. Untuk sekarang ni kita ada projek, ada analisis makmal. Ada untuk menunggu analisis makmal tu, dia kena tunggu lagi. Dia kena tunggu dalam 2 minggu ke 3 minggu. Dan kita akan simpulkan. Ini pun artifak-artifak ni pun ada proses rekod. Kita kena cuci, kita kena balik, kena lihat. Okey. Dia akan memakan masa lah lebih kurang dalam sebulan. Kita akan simpulkan. Ini Cik Mizi, kita ada juga penonton-penonton yang bagi komen ya. Dia kata Miras Darling, dia kata wow, tak sangka tempat bermain dulu ada artifak. Maknanya dia orang sini lah. Orang Perlis ni. Terima kasih juga kepada K Aiman, Wadi MK, Aluya Syamul, ramai yang sedang menonton kita sekarang ni. Jadi sekiranya anda ada soalan yang ingin tanya kepada Cik Mizi, type je lah. Saya boleh baca sebab sekarang saya pun tengah membaca komen-komen daripada anda. Jom. Sekarang ni lepas tu kita dah korek, kita akan proses kita yang tu adalah proses korek, lepas tu kita ayak lah. Itu komat, itu proses perekodan tu. Okey, sekarang ni kita ada rezeki kita pada hari ni, kita ada jumpaan tengkorak. Okey. Kita boleh proses merekod lah. Kita di peta S2T1 ni. Okey, sekarang ni kita ada proses untuk merekodkan jumpaan. Jumpaan apa Cik Amri ni? Okey, sekarang ni di peta ni kita ada menjumpai pecahan tulang yang dipercayai adalah sisa-sisa makanan. Ya. Selain pada tu, kita juga menjumpai alat repihan yang mungkin digunakan dalam proses-proses kerja-kerja untuk memecahkan tulang-tulang ni lah, tulang ni. Dan juga satu lagi yang istimewa ni, kita terjumpa satu ketul hematite. Hematite ni adalah sejenis pewarna yang digunakan pada zaman dahulu lah. Ini adalah batu kapur yang telah teroksida, dia akan bertukar menjadi warna kemerah-merahan lah. Okay, sekarang ni kaedah dia bagaimana kaedah Cik Amri? Kalau kita sekarang ni kaedah dia apa sekarang ni kita tengah buat? Dalam proses kerja-kerja ekskavasi, sekiranya ada jumpaan yang menarik dan berasosiasi, maksudnya bersangkut paut antara satu sama lain, jadi kita akan membuat proses pengukuran secara detail lah, secara teratur, dengan mengukur dari setiap dinding ni lah. Jadi setiap ukuran tu akan dilukis di dalam kertas graf dan kemudian akan diproses. Maknanya kita sedetail mana, sedetail betul maklumat tu betul-betul detail lah untuk kita gambarkan, untuk kita balik nanti kita dah tak perlu datang site lagi dah. Maknanya rekod sebaik-baiknya. Rekod serekod-rekodnya. Betul. Jadi tiada maklumat yang tertinggal lah. Kita cuba setakat mana kita boleh ambil, kita ambil bawa balik. Jauh ni kalau nak patah balik ke KL kan? Okey. Kalau kita tengok di sini pun, di tapak ni pun kita ada jumpaan yang masih lagi in situ, iaitu tembika tanah lah, kalau kita tengok sini Cik Azrin. Masih lagi in situ lagi di sini. Okey. Kami tak keluarkan dia sebab dia masih berada di satu dinding di petak yang lain lah. Maknanya nanti kalau kita nak buat ataupun kita nak korek dia, kita akan buka satu lagi petak di sebelah kanan ni kan? Cara begitu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kami pun boleh kami ambil rekod saja di sini sebab dinding, kalau ni dinding utara, kita ambil berada di dinding utara, dan kita akan keluar lah, kita akan keluarkan berhati-hati.
Kalau tengok kalau ada lagi kita akan buka petak lagi. Okey, alright. Okey, Itulah begitu. maknanya yang masih in situ lagi lah keadaan dia. Ini In situ namanya ya. speed 3 ya. Speed 3. Okey. Orang ni yang dipetak lah betul proses rekod. Dari apabila artifak tu nak dibawa keluar direkodkan. Direkod. Okey, okey. Jadi kat sana tadi saya ada lihat juga ada satu lagi petak yang agak menarik. Kita ada fosil. Wah, cengkerang. Cengkerang-cengkerang. Itu yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Macam mana cengkerang tu boleh berada dekat dalam gua. Sebenarnya cengkerang tu sepatutnya dalam laut kan. Jadi kita akan minta penjelasan. Ini petak U3T4. Kenapa kita ambil petak antara pemilihan petak ni sebab biasa kalau kita tengok tempat ni kawasan tinggi, masyarakat Pasir ni dia akan cari tempat yang tinggi untuk dia berehat, untuk dia Maknanya ini kawasan rehat lah. Tempat tidur ke kan. Betul. Lepas tu yang nampak kalau hujan pun kurang kena di sinilah dia. Kita tengok kita sekarang ni proses dia kita tengok dia dah habis, dah selesai excavation, keluaran tanah. Kalau boleh kita fokus, kita nampak ada siput-siput kat sini. Ini kita tengok ada siput, ada siput, ini siput-siput. Ada cengkerang, ada sisa makanan. Ini makanan, sisa makanan. Ini diet dia. Okay, kalau kita tengok di sini adalah proses keliru lah dengan petak-petak excavation yang kita pernah buat sebelum ni. Rekod lah. Maknanya ni U3 T4. U3 tu utara 3, Utara 3? timur 4. Okey, yang kat sana belakang sana tu U2 T2, utara 2, timur 2. Okey. Jadi inilah, maknanya kat sinilah mereka masak. Ke? Kemungkinan Macam mana? Kemungkinan kita kalau kita tengok sini memang dia masak sebenarnya dari segi kat sini dia masak, kadang kat sini dia berehat, kadang dia buat aktiviti makan untuk ke makan. apa ke. Di sini sana dia sana pun ada juga dia sebab mungkin agak dia scattered benda-benda. Tapi kat sini pun kita ada jumpaan-jumpaan, banyak lagi jumpaan-jumpaan ni kalau kita betul-betul buatkan ekskavasi, kita boleh tahu tak berapa agak-agak orang pendapatan kat sini ni? Maknanya macam berapa ramai? Agak-agak sukar juga kita nak tahu berapa orang yang duduk di sini kalau melihat daripada, tapi kalau kita tengok dari segi penempatan tu, kalau kebuk tu besar macam kalau di sini, kalau kecil sini mungkin kita boleh anggaran lah dalam 10 orang sebab dia tak boleh terlalu ramai kalau betul kita tengok yang kebuk yang besar macam kalau kita Gunia kalau lebih ramai lah mungkin lah lebih ramai kita boleh anggaran begitu yang penduduk kepadatan manusia yang duduk di kawasan tersebut. Okey. Kita akan kita akan ambil gambar. Lepas tu akan ada catatan lah. Jumpaan apa. Ini yang kalau kita tengok, ini proses apa selepas. Lepas ni dia akan korek lagi. Dia akan korek lagi. Okey. Jadi macam mana? Katanya sampai 9 hari bulan. Katakan kalau tak habis lagi kerja macam mana? Dekat Jabatan Warisan Negara akan extend ataupun kita buat ekskavasi nombor 2? Kita tengoklah kalau betul ada yang begitu penting lagi yang kita rasa masih tak cukup lagi data, kita akan buat mungkin by fasa lah. Okey. Kalau kadang-kadang kalau kita estimate tak sampai bawah pun, kalau kita dah cukup data untuk kita simpulkan, kita akan stop dan kita akan tengoklah kalau kita akan buat kesimpulan tapak ni tapak apa. Okey. Jadi kalau lepas kita dah dapat data semua tu, adakah tapak ni akan ditutup? Sebab sebelum ni saya tahu daripada Perlis Climbers bahawa kebuk ni kat sini juga merupakan pusat untuk wall climbing, rock climbing. Tapi macam mana kalau lepas ni kita dah buat excavation kat sini, ekskavasi, adakah tapak ni memang tak dibenarkan untuk masuk ataupun mungkin insya-Allah kita akan ada perbincangan lanjutlah dengan kerajaan dengan pihak negeri, dengan Police Climber untuk kita cuba jadikan kawasan ni sebagai satu contoh yang ada lagi kerja-kerja excavation, sebab kita pun ada lukisan gua yang mungkin
ramai yang berminat nak tahu apa yang di Ya. dalam tu. Sebenarnya dalam ni lagi menarik adalah lukisan yang kita jumpa. Kalau boleh abang kameraman boleh tunjuk pintu gua tu sebenarnya. Kalau kita boleh panjat dan kita jalan dalam lebih kurang 10 meter, sebab saya pun pernah pergi kan hari tu kan. Kita boleh jumpa lukisan-lukisan hanuman macam ada gajah, ada mawas, ada ular. Jadi memang sangat menarik. Tapi seelok-eloknya saya bagi pesanan, seelok-eloknya kalau awam tu pergilah dengan place climber lah. Police climbers. Telefon place climber mungkin dia orang akan boleh bawa explore ke dalam lah. Seelok-eloknya begitu. Tapi itulah boleh jadi ikut pelancongan juga kan. So tak apa, itu nanti dalam perancangan kita. Kita akan cuba berbincang dengan kajian ni. Kita macam saya. Okey, tak apa. Alright. Jom kita teruskan lagi lihat proses-proses ke sini. Stratigrafi tanah dia, saya tengok kita ada kesan pembakaran kalau tengok sini. Okey. Apabila kita buat excavation. Okey, jap. Tengok sini ni kosong. Kita nampak satu lagi adalah kawasan ni. Yang sini adalah kawasan terbakar. Kawasan terbakar. Kita boleh buat satu interpretasi awal. Ini adalah kawasan pembakaran lah. Mana tanah ni waktu tu tak ada. Layer ni tak ada. Okey. Layer ni tak ada. Tanah. Jadi ini waktu tu keadaan tanah permukaan waktu tu menjalankan pembakaran tu waktu level ni. Ini sebenarnya tanah baru lah. Tanah baru lah. Maknanya mendapat ataupun tanah-tanah yang baru lah. Baru. Jadi kalau kita tengok ini adalah proses pembakaran yang dijalankan lah pada masyarakat pada waktu itu lah. Ini adalah sebenarnya peta ni kita bagi khas pada pasukan TNB sebenarnya. TNB, okey. Sebab mereka ni datang hadir untuk orang kata belajar. Alright. Bagaimana cara-cara tu. Alang-alang kita pergi ke sana. Okey, alang-alang kita dah sebut pasal TNB. Bersama dengan Azrin juga hari ini kita ada Encik Wadi daripada TNB Genco. All the way daripada KL. Okey, saya nak tahu apa kaitan TNB dengan ekskavasi JWN hari ini? Okey. Sebenarnya macam ni. Kami daripada TNB Genco ada buat pembangunan projek hidroelektrik di Gomusang, di Nenggiri Gomusang. Okey. So di sana ada banyak gua. Okey, kebetulan kami dengan Jabatan Warisan ada dua syarat baru-baru ni. Dia orang kata ada buat ekskavasi di Perlis ni. So kita orang pun diajak oleh Jabatan Warisan oleh Cik Kemudi sendiri untuk belajar cara-cara untuk ekskavasi sebelum gua di sana ditenggelam. Okey. Kita target dalam bulan Jun 2025 kita nak takung air di sana. Okey, so sebelum ditakung air kat sana tu kita akan ekskavasinya tengok apa yang ada di dalam tanah dekat gua sana. Penyelamatan. Penyelamatan lah. Akan keluarkan semua artefak yang berada di sana lah. Okey. So, hari ini kita daripada awal 1 bulan itu sampai hari ini kita dapat belajarlah daripada JWN. Mula kita buat grid apa semua sampai kita kedalaman sekarang dah 5 dah. Dah buat sendiri kan. Dah pandai dah sekarang. Ada menggunakan apa kan. Semua. Okey. Terima kasih juga TNB kerana sudi membantu jugalah. Saling bantu membantu lah kita ni. Itu dia. TNB pun dah belajar juga cara-cara untuk ekskavasi untuk menyelamatkan. Maknanya penting sebenarnya untuk menyelamatkan artifak untuk sejarah kita. Kita nak tahu dari mana asal usul kita kan sebenarnya. Okey, cakap pasal artifak, ramai yang tanya juga, artifak apa yang jumpa kat sini ni? So sekarang ni kita boleh pergi dekat petak sana. Ada banyak lagi tempat kita nak tengok. Terima kasih Cik Wadi. Okey, teruskan pengurus. Okey. Sebelum tu kita pergi tengok stratigrafi tanah lah. Kita nak proses lah. Apa dia stati? Mencari stratigrafi tanah. Stratigrafi tanah. Tengok saya pun baru belajar. Okey, lapisan tanah. Okey. Agak susah sikit. Disebabkan hujan, so tanah dia ni saya pergi kering. Okey. Tapi bila dah datang sini hari ni memang melekat semua dekat kasut. Okey, yang ini? Okey, yang ni proses. Ni biasa. Okey. Sebelum kita tengok apa yang dijumpai, tengok dulu. Okey, kalau petak ni adalah petak yang paling nipis sekali lah dia punya tanah ada. Okey, saya nampak ada beberapa lapisan tanah ni. Nampak dia punya warna. Kalau boleh abang kameraman boleh masuk kat sini? Abang kameraman boleh masukkan dalamnya? Baik. Alright, dah apa. Sikit lagi nak tergulik abang kameraman. Okey, kalau kita tengok ni dia dah sampai kawasan backrock.
Bedrock ni kawasan bawah sekali gua. Okey. Ni kawasan bawah sekali gua, dia dah maknanya dah tak ada deposit tanah lah untuk dikeluarkan untuk kita excavate. Dia agak, kalau kita pecahkan, mana gua ni kita pecahkan gua sebenarnya. Jadi kita bila dah sampai bedrock ni, kita akan berhenti untuk kita buat stratigrafi untuk tengok lapisan kebudayaan. Tengok Encik Kamarul sekarang ni tengah buat penanda untuk lihat lapisan dia. Lapisan dia, berapa banyak lapisan yang ada. Okey, sekarang ni ada lapisan satu. Sekarang ni kalau untuk setakat ni saja ada 2 lah. Nanti dia akan cuba perhatikan sebab baik mungkin dengan pandangan mata dia. Dia kata mungkin ada 3 lapisan, 4 lapisan. Dia kata, kalau ni ada 1, 2 dahulu. Dia baru nak buat ni sebab kami pun baru habis buka ni. Jadi lapisan ni, kalau kita tengok ni lapisan paling atas kali ni adalah lapisan, kalau tengok ni lembut, dia adalah lapisan baru. Lapisan baru, okey. Kebanyakan artifak yang kita jumpa dia berada di lapisan ini. Kalau lapisan ni di dekat bedok, kalau yang di sana masih belum jumpa lagi. Oh, okey. Maknanya ini paling tinggi lah ni. Paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Mana lapisan sana dia belum jumpa lagi lah. Tapi kat sini kita dah jumpa lah. Sini kita dah habis lah. Dan kita jumpa banyak cengkerang, kita jumpa banyak kita ada jumpa tembikar tanah. Tulang manusia pun kita ada jumpa. Tulang manusia pun ada ya? Kita ada jumpa. Tulang, jadi kenapa sini rendah? Sebab kemungkinan tapak ni mungkin dah terganggu. Dah ada proses-proses pengorekan untuk mungkin baja tak keluar. So macam ni pun proses untuk lepas ni nak mengayak lah ni kan? Ni pun akan ayak juga. Cik Zam okey Cik Zam Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cik Zam merupakan salah seorang pegawai kat sini juga di Jabatan Warisan Negara. Tu dia pergi mengayak lah. Ada satu lagi pengayak kat sini di hujung sana. Okey, jom kalau kat ni ini dah yang step terakhir lah. Kami tutup, kami akan buat proses. Okey. Dan last kali kita akan pergi tengok lah. Akhir sekali kita akan. Ini yang menarik dan penting. Kita nak tengok selama dekat seminggu dah tim arkeologi berada di sini. Ini dia antara jumpaan-jumpaan. Itulah, saya pun tak berani nak pegang. Okey, jumpaannya banyak lagi. Yang ni yang kami pamerkan lah. Yang sebab kalau bawa keluar nanti, sebab kita dah rekod satu persatu. Jadi kami agak risau akan berselerak lah. Jadi maknanya ini okey. Kita mula daripada sini Abang Kamera. Okey. Yang sini ialah cengkerang. Ini kebanyakannya mesti makanan ini. Ini diet dia. Diet. Ini apa ni? Ini utilize tool lah mana dia. Oh, untuk potong daging ke ataupun tumbuk ke? Sebenarnya ni dia daripada flex tool. Okey, dia daripada macam gini. Ini macam itu. Ini dia pecahkan, dia pecahkan. Jadi ada satu repehan kecil. Daripada repehan tu dia akan jadi macam ni. Dia akan okey untuk kerja-kerja macam menyangka kulit siput dalam ataupun untuk menjahit, ada kerja-kerja untuk menjahit ke baju dia. Dia akan ikat, dia akan untuk menjahit. Jadi utilize flex tool ni susah, amat jarang lah ditemu. Macam mana kita nak tahu sama ada ini utilize benda yang untuk diutilize ataupun batu biasa? Okey, kebiasaan kalau batu biasa kita akan jumpa di bahagian atasan. Okey. Jadi benda ni kita jumpa di bahagian yang betul-betul di bawah di lapisan kebudayaan yang mungkin dah tenggelam begitu lama. Jadi pada waktu tu dia menggunakan kadang-kadang, kalau kita tengok pun ada kesan-kesan yang digunakan. Kalau macam ni ada kesan-kesan yang diasah untuk menjadikan tajam. Dan ada kesan-kesan penggunaan dia. Bukan semua batu kita boleh, tapi kita akan tengok kesan-kesan penggunaan dia lah. Ada certain batu yang kita boleh guna untuk ni lah. Dan ini banyak siput. Kalau macam ni siput, dari mana dia orang dapat? Okey, macam gini. Kalau kat kawasan sini, kawasan Semadang. Kalau kita buat perkiraan sampai 30 km jauh dia daripada sini ke laut. Jadi memang dia menggunakan dia mengutip kerang-kerang sana, mungkin bawa makan ke sini lah. Dia mengutip memang banyak kulit-kulit kerang. Itulah saya nampak banyak dia macam punya makan kan, sisa makanan. Dia kalau saya bagi interpretasi awal pun tentang tapak ni adalah tapak hunian sementara sahaja. Okey. Dia mungkin waktu musim panas duduk sini untuk dan sementara dia duduk tu yang dia buat alat batu kecil-kecil begini. Itu kerja-kerja dia. Kita sini ada banyak lagi tapak-tapak yang boleh dikategorikan tapak hunian, seperti Tengku Lembu yang agak besar juga dia punya gua dia. Mungkin dia berpindahkan dah. Yang ni dia berpindah daripada sini berpindah ke sana. Dia kawasan-kawasan ni dia orang asli, orang masyarakat pasaran ni dia berpindah. Jadi ini salah satu dia punya tapak
untuk berehat sekejap, untuk mungkin dalam sebulan, 3 minggu, 2 minggu. Oh, cuma penempatan sementara lah ni. Okey. Ada manusia pun dia begitulah penempatan sementara. Jadi kalau kita sini ini semua bekas-bekas kita tengok ada bekas-bekas yang digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Ni kulit kerang. Jadi kita benda-benda ni penting aset data untuk kita rangkumkan tapak ni memang pernah diduduki oleh masyarakat prasejarah. So maknanya semua artifak-artifak ni ataupun fosil nak dikatakan akan dibawa pulang dan analisiskan. Dari situ kita boleh tahulah zaman apa tahun bila semua kan. Kita dah ambil sampel, untuk buat kajian pentarihan lah. Kulit siput, arang. Kita dah hantar ke USM, ke USM. Kita tengok nantilah pentarihan tersebut. Maknanya kita berkolaborasi juga dengan PPAG. PPAG di University Sains Malaysia di Pulau Pinang kan, dengan Dr. Stephen. Betul. Dia dah datang semalam. Itulah untuk analisis. Dan saya juga nampak ada seorang lagi arkeologi jemputan kita, ada Dr. Yunus daripada UPSI. Tapi itulah dia tengah busy. Dr. Yunus. Boleh tak nak interview sikit? Jom kita. Saya salute Dr. Yunus ni sebab saya tahu dia daripada UPSI Tanjung Malim. Dia naik motor je sampai ke Perlis ni. Paling hardcore kan? Sebab hari tu saya pernah datang, tiba-tiba dia datang naik motor. Terkejut saya. Jom kita tengok lelaki kental ini. Dr. Yunus. Ini dia Dr. Yunus. Memang kami jalankan excavation, kami akan jemput pakar-pakar rujuk arkeologi yang kami rancang lah. Ini salah seorang dia lah, Dr. Yunus. Sihat Dr. Yunus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Dr. Yunus kat sini sebagai arkeologis jemputan. Ya, betul. Jadi Dr. Yunus jaga petak mana ni? Sebenarnya kita memantau melihat keseluruhan lah. Tapi secara langsung terlibat juga dalam penggalian lah, sebab lama tak menggali, rindu. Oh, rindu tengok. Kami pun rujuk juga bila kami jumpa jumpaan-jumpaan yang kami agak kurang pasti. Yang melibatkan mungkin apa benda tu sangat penting. Jadi kami akan rujuk pada Dr. Yunus. Kata barang ni penting ke tak penting. Kadang-kadang ada yang kita nampak macam tak penting tapi sebenarnya penting. Itulah. Macam plate stool ni lah, kadang-kadang kalau kita tengok pun nampak macam biasa. Macam biasa kita akan buang, kalau buang je lah. Kita akan buang lah. Kalau saya nampak ni batu biasa je ni. Kan. Tapi begitu. Kita akan cuba setakat yang mampu lah. Tapi terima kasih juga Dr. Yunus kerana membantu Jabatan Malaysia Negara. Jadi apa lagi yang kita nak tunjukkan? Kebanyakannya kita dah merangkumi keseluruhan kan. Jadi selama seminggu mereka telah berada di sini. Kita ada lagi sampai 8 hari, sampai besok. Kalau ada sesiapa yang nak datang melawat untuk kita bawa dia sekejap untuk tour, pergi tengok lukisan tour. Besok insyaAllah Jabatan Warisan masih boleh bawa lagi. Dan selepas tu nanti boleh minta pertolongan daripada Place Climbers lah. Ataupun kerajaan Perlis pun mesti tahu mengenai ini kan. Ada satu saya nak appreciate lah, nak kepada Petugas Warisan kerana meluluskan lesen excavation kita pada kali ini. Pihak PTG, Pentadbiran Tanah dan Galian kerana membenarkan kami menjalankan kerja-kerja di tapak beliau, tapak mereka. Juga kepada YB Exco Pelancongan, Hajah Asmiza, kerana dia banyak support kami di Perlis ni lah, daripada projek daripada awal sampai sekarang. Dia support kami untuk kerja-kerja mengangkat sejarah di Perlis ni lah. Itu kami Jabatan Warisan menghargai lah kerjasama dan pertolongan daripada Exco Pelancongan Negeri Perlis dan juga pihak PTG. Pihak Perhutanan juga kami juga mengucapkan terima kasih lah kerana membantu dari segi menguruskan hal-hal di tapak ini lah. Okey, saya pun nak ucap terima kasih kepada Cik Temizi kerana sudi bersama dengan kita pagi ni untuk memberitahu lebih lanjut mengenai ekspedisi ataupun ekskavasi dan juga penyelidikan yang kita jalankan. InsyaAllah nanti kan. Saya terlupa nak sebut satu dulu. Sebab penting ni. Itu daripada kelas Place Climber. Dia lah yang bawa kami ke tapak ni. Place Climbers. Itu dia yang Pak Non, Aizat, dia yang bawa kami ke tempat Haikal kalau tak silap. Mereka ni lah yang menemukan, membawa Pesuruh Warisan ke sini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih lah pada Place Climber yang begitu komitmen lah untuk
kita ni dia suruh kami melawat semua gua ni tapi tak mampu lagi kan. Okey. InsyaAllah nanti kan ada masa terluang lagi kita akan pergi lagi gua-gua di Perlis ataupun gua-gua yang ada kaitan dengan kesihatan. Ada potensi lah. Ya, okey, terima kasih Cik Mizi kerana sudi bersama-sama dengan kita pagi ni untuk memberitahu semualah inilah artifak-artifak yang telah kita jumpai walaupun baru 1 hari bulan daripada 1 hari bulan sehingga hari ini banyak yang kita jumpai dan penting untuk menentukan sejarah kita yang lama-lama kita nak tahu asal usul kita. Jadi kepada anda jangan lupa sekiranya anda ada apa-apa soalan boleh hantarkan ke info@heritage.gov.my. Sekali lagi info@heritage.gov.my dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh saja DM kami di Facebook, Twitter kami ataupun di IG kami, semuanya kami ada di situ. Jadi jangan lupa, insya-Allah kita akan jumpa lagi di Facebook Live ekskavasi yang lain. Tapi jangan lupa ada juga FB Live mengenai bahagian-bahagian yang lain di Jabatan Warisan Negara. Dan sehingga itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum